Hari Selasa itu nampak seperti hari biasa bagi Ahmad, seorang lelaki muda yang sedang asik menyiapkan laporan di pejabat kecilnya di bandar kecil Kuala Kubu Baru. Tiba-tiba, telepon bimbitnya berdering. Paparan menunjukkan nama Mak Mentua, Siti Mariam. Dia jarang dihubungi, jadi Ahmad tahu panggilan itu pasti ada sesuatu yang penting. "Hello, Mak Mariam, ada apa-apa keperluan?" tanya Ahmad sambil menekan telefon ke telinga. "Ahmad, sayang, maaf ganggu. Saya betul-betul perlukan bantuan awak." Suara Mak Mariam kedengaran cemas. "Minggu depan saya nak pindah rumah, tapi kawan yang nak tolong saya tiba-tiba tak boleh datang sebab ada hal kecemasan. Boleh tak awak tolong saya angkat barang dan susun perabot?" Ahmad mengeluh dalam hati. Memang penat nak pindah rumah, tapi mana mungkin dia nak tolak permintaan mak mentuanya yang selama ini baik hati padanya, lebih-lebih lagi kalau nak jaga hati isteri dan keluarga. "InsyaAllah, Mak Mariam, saya boleh tolong. Bila awak nak saya datang?" "Sabtu pagi kalau tak keberatan," jawab Mak Mariam lega. "Baiklah, Sabtu saya datang." Ahmad mengakhiri panggilan, tertanya-tanya dalam hatinya apa yang bakal menanti di hari itu. Sabtu pagi, Ahmad sampai di rumah Mak Mariam di Taman Melawati. Rumah baru itu kecil tapi kemas, penuh dengan perabot lama yang nampak sudah lama disimpan, dan kotak-kotak bersepah di ruang tamu. Mak Mariam, seorang wanita bertubuh kecil, berkulit cerah dengan rambut hitam panjang diikat kemas, menyambut Ahmad dengan senyuman manis. Dia memakai baju kurung moden berwarna merah jambu lembut, dipadankan dengan selendang kain songket yang terletak cantik di bahunya. Kasut tumit rendah berwarna emasnya berkilat, dan gelang tangan berkerlap-kerlip menambah seri pada penampilannya. "Ahmad, sayang, alangkah gembiranya saya dapat tolong awak hari ini," katanya sambil memeluk Ahmad erat. Bau wangian jasmin dari badannya menusuk hidung Ahmad, menenangkan dan manis. "Selamat pagi, Mak Mariam. Dah siap sedia nak berperang dengan kotak-kotak ni ke?" Ahmad berseloroh, memandang tumpukan barang yang perlu dipindahkan. Jangan sebut pasal perang. Saya dah penat dah buat persiapan ni. Tapi tak apa, dengan awak tolong, saya yakin boleh habiskan," balas Mak Mariam sambil ketawa kecil, menepuk bahu Ahmad dengan mesra. Mereka mula bekerja, mengangkat kotak, membuka dan memasang kembali perabot, sambil sesekali Mak Mariam melemparkan jenaka ringan yang membuat Ahmad tersenyum dan rasa kerja itu kurang membebankan. "Kalau awak terus duduk pejabat je, boleh jadi tikus pejabat tau," gurau Mak Mariam. "Kalau jadi tikus pejabat, setidak-tidaknya saya tak perlu angkat sofa berat macam ni," Ahmad balas sambil mengangkat sebuah kotak besar. Menjelang tengah hari, mereka berhenti rehat. Mak Mariam mengeluarkan telefon dan memesan 2 keping pizza melalui aplikasi. Mereka duduk di lantai ruang tamu, makan pizza panas dari kotak karton. "Alahai, dah lama saya tak makan pizza terus dari kotak ni. Rasa macam zaman universiti dulu," katanya sambil menjilat jari membuat Ahmad tergelak. "Mak, itu bukan tanda dah tua, tapi tanda kita pandai nikmati hidup," Ahmad membalas dengan senyuman. "Betul juga," Mak Mariam tersenyum, kedut halus di tepi matanya menambah aura keayuan. Kerja diteruskan selepas makan tengah hari dengan semangat baru. Namun, ketika hampir selesai, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Mak Mariam yang berjalan di depan tiba-tiba tersadung di ambang pintu dan hampir jatuh. Ahmad segera melompat untuk menangkapnya, tetapi mereka berdua terjatuh di lantai. Ahmad terbaring di atas Mak Mariam. "Ahmad!" Suara Mak Mariam berbisik, nafasnya berhembus hangat ke muka Ahmad. Detik itu, sesuatu berubah dalam hati Ahmad. Semua penjagaan dan batasan yang selama ini dipegang hilang, berganti dengan keinginan yang sukar ditahan. Tanpa sadar, Ahmad membongkok dan mencium bibir Mak Mariam. Mak Mariam pada mulanya terkejut, tapi kemudian membalas ciuman itu dengan penuh gairah. Tangan mereka mula meneroka, pakaian berlapis-lapis ditanggalkan satu persatu. Kotak-kotak yang sebelum itu menjadi beban kerja kini dilupakan. Mereka berdua akhirnya sampai ke bilik tidur, di mana cinta liar dan penuh nafsu meledak tanpa kawalan. Setelah selesai, mereka berbaring berpelukan, nafas terengah-engah. Kesedaran perlahan-lahan kembali. "Alamak, apa yang kita buat ni?" Ahmad bertanya, mata memandang siling. "Sesuatu yang luar biasa," jawab Mak Mariam dengan senyum manis, suara penuh kepuasan. Ahmad memandang matanya yang tidak menyimpan rasa malu atau bersalah,
malah penuh kepuasan dan sedikit kejutan. Bersama dua tahu suasana pandang teror jadi bukanlah kesilapan. Sebaliknya, ia adalah permulaan satu rahsia yang akan mereka kongsi. Jadi, apa kita nak buat sekarang? Tanya Ahmad. Mak Mariam tersenyum nakal. Kita simpan rahsia kecil ni, tak payah risau orang lain. Tapi kadang-kadang kita jumpa dan teruskan cerita kita. Ahmad mengangguk perlahan, hatinya berdebar. Kenapa tidak? Ada juga seronoknya ada rahsia macam ni. Betul tu. Sekarang, jom siapkan pindahan ni. Saya tak nak rumah baru saya penuh dengan kotak sampai ke hari raya. Gelak Mak Mariam. Mereka kembali bekerja, namun kali ini dengan senyuman rahsia, sekali-sekala bertukar pandang penuh makna, seolah-olah mereka bukan mak mentua dan menantu, tapi sepasang kekasih muda yang baru mula berjinak dengan dunia cinta. 6 bulan berlalu sejak hari itu. Hubungan Ahmad dan Mak Mariam tetap terjaga rapi, bertemu secara rahsia di rumah Mak Mariam atau di motel bajet di Shah Alam. Setiap pertemuan penuh dengan semangat dan kehangatan yang sama seperti kali pertama. Ahmad masih mencintai istrinya, Nurul, dan setia kepadanya, hampir setia, kalau tidak kerana rahsia kecil ini. Mak Mariam pula terus menjadi ibu mentua dan nenek yang penyayang, tidak ada siapa pun yang tahu tentang kisah mereka. Namun, setiap kali mereka bertemu dalam majlis keluarga, mereka saling bertukar pandang dan senyuman rahsia yang hanya mereka fahami. Rahsia yang membawa rasa keseronokan dan kehangatan di tengah-tengah hidup biasa mereka. Ahmad tahu, hubungan ini tidak akan kekal selamanya. Suatu hari nanti, salah seorang daripada mereka mungkin akan bosan atau mencari kehidupan baru. Tapi selagi ia memberi kebahagiaan, kenapa tidak teruskan? Ketika Ahmad teringat kisah itu di antara kotak-kotak dan perabot lama, dia tersenyum sendiri. Dia sudah menemui sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sebuah hasrat yang hidup, bebas daripada aturan dan moral yang membelenggu. Dan dunia, biarlah menunggu. Ahmad tidak akan menyerahkannya begitu sahaja. Namun, di sebalik kegembiraan itu, ada satu mesej misteri yang masuk ke telefon Ahmad malam tadi. Kita belum selesai, Ahmad. Ada sesuatu yang awak perlu tahu. Dari itu, Ahmad bangun dengan perasaan yang berat. Mesej misteri yang diterimanya semalam berputar-putar di fikirannya seperti lagu dangdut yang tak henti-henti di radio. Kita belum selesai, Ahmad. Ada sesuatu yang awak perlu tahu. Apakah maksudnya? Siapa yang menghantarnya? Hatinya berdebar, tapi dia cuba tenangkan diri sambil menyapu sisa mimpi malam yang masih melekat di mata. Di meja makan, isteri Ahmad, Nurul, sedang menyediakan sarapan. Dia mengenakan baju kurung biru muda, rambutnya diikat kemas dengan kerongsang kecil berkilau, manik-manik halus melingkari lehernya menambah seri wajahnya yang lembut. Ahmad cuba menumpukan perhatian, tapi fikirannya melayang ke mesej itu. Ahmad, ada apa-apa ke? Nampak macam tak cukup tidur je, kata Nurul sambil menyuapkan nasi lemak ke mulutnya. Oh, tak ada apa sayang, cuma kerja banyak sikit ni, balas Ahmad sambil tersenyum paksa. Selesai makan, Ahmad pergi ke pejabatnya di sebuah syarikat kecil di Shah Alam. Kepala ligat memikirkan maksud mesej itu, dia cuba menghubungi Mak Mariam, tapi panggilan tidak berjawab. Rasa risau mula menjalar dalam dada. Aduh, kalau rahsia mereka sudah terdedah. Tiba-tiba, telefon berdering. Paparan menunjukkan nombor yang tidak dikenali. Ahmad mengangkat dengan sedikit was-was. Assalamualaikum, Ahmad. Ini dari mana-mana, tapi saya ada perkara penting nak beritahu. Suara seorang lelaki dalam talian, nada serius. Siapa awak? Apa kena-mengena dengan saya? Tanya Ahmad, jantungnya berdegup kencang. Nama saya Zul, dan saya tahu segala rahsia yang awak cuba sembunyikan. Jangan panik dulu, kita boleh berbincang. Tapi pastikan awak tidak buat apa-apa dulu. Zul menasihati dengan nada penuh rahsia. Ahmad termenung, serasa seperti berada dalam filem thriller Melayu yang selalu ditonton bersama keluarga. Susah betul nak lari dari masalah kan? Bisik hatinya. Sementara itu, di sebuah kafe kecil di Ampang, Mak Mariam duduk termenung sambil meneguk teh tarik. Pakaiannya kali ini agak berbeza. Baju kebaya moden warna krim yang menampakkan lekuk tubuhnya dengan sopan, selendang songket terletak longgar di bahunya, dan anting-anting mutiara menambah kecantikan wajahnya yang sudah berumur, tapi masih memancarkan aura seksi yang halus.
Mana dia tahu, perkara yang Berpan lakukan bersama Ahmad bukan sekadar main-main. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap dan dia tidak boleh terus berdiam diri. Dalam kepalanya, satu idea mulai terbit, satu rancangan yang boleh menyelamatkan mereka dari bahaya yang tidak kelihatan. Namun sebelum dia sempat bertindak, pintu kafe itu terbuka dan seorang lelaki bertubuh tegap masuk, matanya tajam memerhati setiap sudut. Dia mengeluarkan telefon dan menghantar mesej. Dia di sini. Apakah lelaki itu musuh atau penyelamat? Dan apakah rahsia yang akan mengubah segalanya? Ahmad, Mak Mariam, dan lelaki misteri itu kini terperangkap dalam permainan yang lebih rumit daripada apa yang mereka sangka. Siapakah yang akan memegang kuasa dalam kisah yang semakin memanas ini? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik mesej yang menjengkelkan itu? Cerita ini baru sahaja bermula. Malam itu, hujan turun dengan lebat di Kampung Batu 12, sebuah perkampungan kecil yang terkenal dengan sawah padi dan udara segar. Ahmad memandu perlahan pulang dari pejabat. Fikiran masih berkecamuk tentang panggilan Zul dan kejadian di kafe Ampang tadi. Jalan raya basah licin dan lampu kereta memantul di atas lopak air yang memenuhi tepi jalan. Setibanya di rumah, Nurul sudah tidur lena, wajahnya yang ayu diselimuti cahaya bulan yang masuk melalui jendela bilik tidur. Ahmad berdiri seketika di ambang pintu, memerhati istrinya yang tidak tahu apa-apa tentang dunia rahsia yang sedang bergolak di sebalik senyumannya. Dia membuka telepon dan melihat mesej Zul sekali lagi. Kita perlu bertemu. Esok di Taman Tasik Permaisuri, jam 3 petang. Jangan bawa sesiapa. Ahmad mengeluh. Kalau ini film Melayu, pasti ada lagu latar yang dramatik sekarang, gumamnya sambil tersenyum pahit. Keesokan harinya, di Taman Tasik Permaisuri, Ahmad tiba awal. Dia memakai baju kemeja warna putih yang kemas, seluar slek gelap, dan kasut kulit hitam yang dipoles rapi. Wajahnya serius, namun matanya tidak lekang memerhati setiap sudut taman yang dipenuhi keluarga dan pasangan beriadah. Tidak lama kemudian, lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Zul muncul dari balik pokok rambutan, mengenakan t-shirt hitam dan seluar jeans lusuh. Dia membawa beg galas kecil yang kelihatan berat. Wajahnya kasar, namun ada kilatan kecerdasan dalam matanya. Awak Ahmad, kan? Zul memulakan perbualan dengan suara rendah. Betul, apa sebenarnya yang awak nak? Tanya Ahmad. Cuba bersikap tenang. Zul mengeluarkan satu sampul surat dan menyerahkannya kepada Ahmad. Baca ini dulu. Ia berkaitan dengan mak mentua awak, Siti Mariam. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari awak. Ahmad membuka sampul itu perlahan-lahan. Di dalamnya ada beberapa gambar lama dan dokumen yang menunjukkan Mak Mariam pernah terlibat dengan kegiatan yang tidak pernah dia sangka. Sebuah skim pelaburan haram yang merugikan ramai orang di kampung mereka dulu. Mak mentua awak bukan sekadar ibu mentua biasa. Zul berkata dengan nada serius. Dia ada rahsia besar dan itu mungkin punca kenapa dia begitu terdesak nak pindah rumah dan kenapa dia sangat bergantung kepada awak. Ahmad terasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Kenapa awak beri saya semua ini? Apa kaitan saya dengan semua ni? Zul tersenyum sinis. Sebab awak dah terlibat secara langsung dengan dia dan sekarang awak kena pilih sama ada nak terus terlibat atau keluar sebelum semuanya jadi lebih parah. Tiba-tiba, telefon Ahmad berbunyi. Paparan menunjukkan mak mentua. Ahmad mengangkat dengan tangan menggigil. Ahmad, awak di mana? Kita perlu bercakap. Suara Mak Mariam kedengaran cemas. Ahmad menatap Zul yang mengangguk perlahan. Saya cadangkan awak dengar apa yang dia nak cakap. Ketegangan mula terasa seperti wayang Melayu yang penuh dengan plot twist. Ahmad tahu dari saat ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, adakah dia bersedia untuk menghadapi kebenaran? Atau rahsia mak mentua akan terus menjadi misteri yang membelenggu mereka semua? Semua jawapan akan terungkap tidak lama lagi. Malam itu, Ahmad duduk di ruang tamu rumahnya di Kuala Kubu Baru, mengenakan baju Melayu berwarna biru gelap yang disetrika rapi, lengkap dengan sampin songket bertatah benang emas yang dipakai secara santai di pinggangnya. Kasut kulit hitamnya terletak kemas di sebelah pintu. Wajahnya sugul, matanya tajam menatap telepon yang masih terpacak di tangannya. Panggilan dari Mak Mariam tadi meninggalkan 1000 persoalan. Ahmad, kita perlu bincang. Ini bukan perkara kecil. Suara Mak Mariam bergetar sedikit, namun tegas. Ahmad menarik nafas panjang dan mengangkat telefon sekali lagi. Mak,
Saya dengar, bila saya boleh datang? Esok petang di rumah saya. Jangan beritahu sesiapa, arahnya ringkas. Keesokan harinya Ahmad sampai lebih awal di rumah Mak Maryam. Dia membuka pintu dan terpaku melihat Mak Maryam berdiri di ruang tamu, mengenakan baju kebaya merah jambu lembut yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang kecil tapi memikat. Selendang songket berwarna emas terletak anggun di bahunya, manik-manik kecil berkilauan pada rantai lehernya berayun perlahan ketika dia bergerak. Kasut tumit rendah berwarna krem menyempurnakan penampilannya, menambah sentuhan elegan yang jarang dilihat pada wanita seusianya. "Ahmad, duduklah," kata Mak Maryam sambil tersenyum tipis, namun matanya menyimpan rahasia yang dalam. "Mak, saya terima semua yang Zul beritahu. Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Ahmad dengan suara perlahan. Mak Maryam menghela nafas, lalu mula bercerita tentang masa lalunya yang tidak diketahui Ahmad, bagaimana dia pernah terjebak dalam skim pelaburan yang menipu ramai orang kampung, bagaimana segala-galanya hancur, dan bagaimana dia kini cuba membayar balik hutangnya sambil merahsiakan segalanya demi menjaga maruah keluarga. "Tapi Ahmad, yang paling penting, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti sesiapa. Saya cuma mahu melindungi keluarga saya, termasuk awak dan Nurul," katanya sambil matanya berkaca sedikit. Ahmad termenung, cuba mencerna semua itu. "Mak, saya faham, tapi kenapa saya yang kena tanggung semua ni? Kenapa tak beritahu saya lebih awal?" Mak Maryam tersenyum pahit. "Kerana saya takut awak akan menjauh. Saya tahu awak sayang Nurul dan saya tidak mahu merosakkan keluarga itu." Suasana menjadi sunyi seketika. Hanya bunyi jam dinding yang berdetik memecah keheningan. Ahmad memandang wajah Mak Maryam lebih dekat, terperinci setiap kedut halus dan garis senyuman yang membuatnya kelihatan lebih hidup dan memikat. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar, perasaan pelik yang bercampur aduk antara simpati, kekaguman, dan sesuatu yang lebih. "Mak, saya tak tahu macam mana nak bantu Mak sekarang, tapi saya nak cuba," katanya penuh keikhlasan. Mak Maryam mengangguk, senyuman tipisnya kini lebih tulus. "Terima kasih Ahmad, kita akan hadapi semua ini bersama." Tiba-tiba pintu belakang diketuk perlahan. Ahmad dan Mak Maryam berpandangan. "Siapa pula ni?" tanya Ahmad. Mak Maryam berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Di luar berdiri seorang wanita muda bertudung labuh berwarna ungu gelap, wajahnya berseri dengan senyuman misteri. "Assalamualaikum, saya Farah. Saya datang dengan pesanan penting," katanya. Ahmad dan Mak Maryam saling berpandangan, tahu bahawa kisah mereka baru sahaja memasuki babak yang lebih rumit dan penuh teka-teki. Apakah mesej yang dibawa Farah dan bagaimana ia akan mengubah nasib mereka? Rahsia lama dan misteri baru menanti untuk dibongkar. Farah melangkah masuk dengan langkah anggun, tudung labuh ungunya meleret lembut di lantai ruang tamu rumah Mak Maryam. Wajahnya yang berseri diserlahkan oleh sepasang mata hitam yang tajam, bibir merah jambu yang tersenyum penuh misteri. Dia memakai baju kurung moden rona ungu gelap, corak sulaman halus di dada menambah daya tarikan yang sopan tapi memikat. Kasut tumit rendah berwarna hitam berkilat menyempurnakan penampilan profesionalnya. "Saya minta maaf mengganggu waktu macam ni," katanya lembut, "tapi ada perkara penting yang saya perlu maklumkan kepada Mak dan Ahmad." Mak Maryam mengangkat kening, tanda ingin tahu. Ahmad pula duduk tegak, menunggu dengan penuh waspada. Farah mengeluarkan sekeping sampul surat coklat dari dalam beg tangannya dan menyerahkannya kepada Mak Maryam. "Ini dari seseorang yang lama mengenali keluarga Mak. Dia mahu Mak tahu kebenaran sebenar tentang kejadian dulu." Mak Maryam membuka sampul itu perlahan-lahan. Di dalamnya terdapat sekeping foto hitam putih yang agak lusuh, menunjukkan seorang lelaki muda yang sangat mirip dengan Ahmad, berdiri bersama seorang wanita yang wajahnya tidak kelihatan jelas. Di bawah foto itu tertulis nama dan tarikh yang membuat Ahmad dan Mak Maryam terdiam. "Siapa lelaki dalam gambar ni?" Ahmad bertanya penuh tanda tanya. Farah menarik nafas panjang. Dia adalah abang Ahmad yang selama ini hilang tanpa berita, dan wanita itu ibu kandung Ahmad. Ahmad terkejut, hatinya berdegup kencang. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah tahu tentang abang kandungnya, apatah lagi ibu kandungnya yang sebenarnya. Semuanya selama ini dirahsiakan oleh keluarga. Mak Maryam menatap Ahmad dengan mata penuh simpati. "Saya tidak pernah berani beritahu awak, tapi saya janji, saya akan bantu awak cari jawapan." Ahmad memandang foto itu sekali lagi. Perasaan campur aduk antara bingung, marah dan harapan memenuhi jiwa.
Tapi kenapa semua ini disembunyikan? Apa yang sebenarnya berlaku? Tanya Ahmad perlahan. Farah menggeleng. Itu yang kita akan cari bersama. Tapi satu perkara lagi, ada pihak yang tidak mahu kebenaran ini terbongkar. Mereka akan cuba halang awak. Mak Maryam menggenggam tangan Ahmad erat. Kita tak akan biarkan mereka menang. Ahmad menarik nafas, tekad membara di dalam dadanya. Kalau begitu, kita mulakan perjalanan ini bersama-sama. Di luar, hujan rintik-rintik mula turun, menambah suasana penuh misteri dan ketegangan. Namun, di sudut gelap jalan, bayangan seorang lelaki bertopi menatap rumah itu dengan senyuman sinis. Dia mengeluarkan telefon dan menghantar mesej, misi bermula, jangan biarkan mereka hidup dalam damai. Persoalan yang belum terjawab semakin menggila, siapakah Abang Ahmad yang hilang itu? Apa rahsia ibu kandungnya? Dan siapakah musuh yang mahu menggagalkan pencarian mereka? Drama ini baru sahaja bermula dan setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke dalam labirin misteri yang sukar dilupakan. Malam itu, Ahmad duduk di beranda rumah Mak Maryam. Angin malam meniup lembut, membawa sejuk dari hutan kecil di belakang rumah. Dia masih memegang foto hitam putih yang Farah berikan tadi. Wajah lelaki muda dalam gambar itu seakan mencabar untuk dikenali. Wajahnya sangat mirip dengan Ahmad, tapi ada sesuatu yang berlainan, sebuah bayangan rahasia yang selama ini tersembunyi. Mak Maryam keluar membawa 2 cawan teh tarik panas, aroma manis dan berkrim memenuhi udara malam. Dia duduk di sebelah Ahmad, mengenakan jubah labuh berwarna pastel yang menambah kelembutan aura wanita berumur itu. Gelang emas di pergelangan tangannya berkilauan di bawah sinar lampu berwarna kuning lembut. Ahmad, saya tahu ini berat untuk awak, tapi kita tak boleh biarkan masa lalu membelenggu masa depan kita, katanya perlahan sambil menyerahkan secawan teh. Ahmad menghirup teh tarik itu. Rasa manis dan lemaknya sedikit mengurangkan kegelisahan dalam dada. Mak, saya tak pernah bayangkan hidup saya penuh dengan rahsia macam ni, tapi saya kena tahu siapa saya sebenarnya. Betul, dan kita akan cari jawapan itu bersama-sama. Tapi ingat, jalan kita takkan mudah. Ada orang yang tak mahu kita tahu kebenaran. Mak Maryam mengingatkan, matanya berkilat penuh tekad. Tiba-tiba, telefon Ahmad bergetar. Mesej baru masuk dari nombor yang tidak dikenali. Awak sedang diperhatikan, jangan percayai sesiapa. Ahmad memandang Mak Maryam, wajahnya berubah tegang. Nampaknya musuh dah mula bergerak. Mak Maryam menarik nafas panjang, kemudian tersenyum sinis. Kalau macam ni, kita kena lebih berhati-hati. Jangan risau, saya ada beberapa senjata rahsia untuk kita guna. Ahmad terangkat kening. Senjata rahsia, Mak macam watak dalam drama aksi pula. Mak Maryam ketawa kecil, suaranya merdu dan menggoda. Kalau awak nak tahu, Mak mentua pun ada sisi misteri. Tahu. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang temaram, 2 sekawan yang berbeza generasi merancang langkah seterusnya. Mereka tahu, perjalanan mencari kebenaran bukan sahaja penuh bahaya tetapi juga penuh rahsia dan godaan. Namun, siapa sangka, di tengah-tengah perjuangan itu, akan ada momen yang menguji batas antara mereka, antara mak mentua dan menantu, antara rahsia dan kejujuran, antara cinta dan pengkhianatan. Dan di luar sana, di balik bayang-bayang, mata yang tajam terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka, menanti saat yang tepat untuk menyerang. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Apakah rahsia yang bakal terkuak? Dan adakah hubungan mereka mampu bertahan dalam badai yang semakin menghampiri? Cerita mereka belum selesai, dan misteri semakin dalam. Pagi yang dingin menyapa Kuala Kubu Baru ketika Ahmad membuka mata. Dia masih terbayang bayangan mesej misteri dan peringatan bahaya yang diterimanya semalam. Di ruang tamu, Mak Maryam sudah sibuk menyediakan sarapan, mengenakan baju kurung moden berwarna hijau zamrud yang menyerlahkan kulit cerahnya, rambutnya yang hitam, disanggul kemas dengan sedikit bunga melur di sisi, menambah sentuhan feminin yang anggun. Gelang emas berkilau di pergelangan tangannya melambai-lambai ketika dia menghidang nasi lemak dan teh tarik. "Selamat pagi, Ahmad. Tidur lena?" tanya Mak Maryam sambil tersenyum manis. "Alhamdulillah, Mak. Tapi fikiran macam tak tenang je," jawab Ahmad, cuba menyembunyikan rasa gelisah. Mak Maryam duduk di sebelah menyuapkan sepotong kuih seri muka ke mulutnya. "Jangan risau sangat, kita ada Farah dan saya, kita akan hadapi bersama."
Selepas sarapan, Farah tiba dengan membawa beberapa dokumen dan peta lama kampung mereka. Dia memakai tudung labuh biru tua, baju kurung putih bergaris biru halus dan kasut tumit rendah berwarna coklat yang nampak praktikal untuk perjalanan yang bakal mereka mulakan. Kita akan mulakan pencarian di rumah lama keluarga Ahmad di Kampung Bukit Tinggi. Farah menerangkan sambil melayari peta dengan jari telunjuknya. Di sana mungkin ada petunjuk tentang abang awak dan ibu kandung awak. Ahmad mengangguk penuh semangat. Baiklah, jom kita mulakan. Mereka bertiga menaiki kereta lama milik Mak Mariam, berjalan melalui jalan kampung yang berliku dan dipenuhi sawah padi yang menghijau. Angin petang meniup daun-daun pokok kelapa, membawa bau tanah basah yang segar. Sampai di rumah usang yang dipenuhi lumut dan kayu reput, Ahmad terhenti sejenak, menyentuh pagar kayu yang sudah patah. Rumah ni macam tempat saya pernah datang masa kecil dulu, tapi saya tak ingat sangat. Farah membuka pintu rumah yang berderak dan masuk ke dalam. Di dalam, mereka menemui kotak-kotak lama yang berisi surat-surat dan foto-foto lama, termasuk sebuah buku nota kecil yang penuh dengan catatan tulisan tangan. Mak Mariam membaca beberapa helaian catatan itu dengan teliti. Ini mungkin buku harian ibu kandung Ahmad, katanya perlahan. Ahmad membuka satu halaman dan terbaca beberapa perkataan yang membuat hatinya bergetar. Rahsia keluarga, pengorbanan, pengkhianatan. Tapi kenapa ibu saya sembunyikan semua ni? Tanya Ahmad dengan suara serak. Farah menghela nafas panjang. Kadang-kadang kebenaran terlalu pahit untuk dikongsi. Tiba-tiba, bunyi kereta berhenti di luar membuat mereka terkejut. Lampu suluh menyinari tingkap rumah, diikuti bayangan dua lelaki yang kelihatan mencurigakan. Mak Mariam segera memegang tangan Ahmad. Kita kena keluar dari sini, sekarang. Mereka berlima berlari ke belakang rumah, mencari jalan untuk melarikan diri. Hati Ahmad berdegup laju, adrenalin mengalir deras. Siapa mereka? Apa yang mereka nak? Pada saat genting itu, Farah membisikkan sesuatu yang membuat Ahmad terdiam. Mereka bukan orang biasa, mereka dari masa lalu yang kita cuba lupakan. Dengan nafas tersengal, mereka berlari ke dalam kegelapan malam, hanya diterangi cahaya bulan dan bintang yang malu-malu menyelinap di celah awan. Cerita mereka kini bertukar menjadi perlumbaan dengan masa, di mana rahsia, bahaya dan pengkhianatan menanti di setiap sudut. Apakah mereka akan berjaya melarikan diri? Siapakah musuh sebenar yang mengejar mereka? Dan apakah kunci sebenar yang tersembunyi di balik buku harian itu? Segalanya hanya akan terjawab dalam bab seterusnya. Dalam gelap malam yang sunyi, Ahmad, Mak Mariam dan Farah berlari menembusi semak samun di belakang rumah usang itu. Baju Ahmad yang berwarna putih kini kotor di beberapa tempat, manakala Mak Mariam yang memakai jubah labuh merah jambu terpaksa menahan kainnya daripada tersangkut di ranting-ranting kecil. Farah di depan, dengan langkah pantas dan yakin, memimpin mereka menuju ke arah jalan kecil yang membawa ke kampung berhampiran. Cepat, mereka dah dekat. Bisik Farah dengan suara tegang. Ahmad cuba menyorokkan nafasnya yang semakin laju sambil memandang ke belakang. Dua lelaki berbadan sasa dengan topi hitam dan jaket gelap mengikut rapat, membawa lampu suluh yang menyilaukan malam. Setelah beberapa minit berlari, mereka sampai ke sebuah pondok kayu kecil yang terletak di tepi parit. Sembunyi sini. Arah Farah membuka pintu pondok yang sedikit berkarat. Di dalam pondok itu, suasana gelap dan berdebu, dengan beberapa jaring labah-labah dan bau tanah basah yang kuat. Ahmad duduk terengah-engah, mengusap dahi yang berpeluh. Mak Mariam pula duduk di sudut, menarik nafas panjang, menenangkan diri. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka nak halang kita? Tanya Ahmad, suara penuh rasa ingin tahu dan sedikit marah. Farah mengeluarkan telefon bimbit dan menunjukkan beberapa gambar lelaki-lelaki yang mengikuti mereka tadi. Mereka adalah pengikut bekas rakan kongsi Mak Mariam yang dulu terlibat dalam skim pelaburan haram itu. Mereka takut kalau rahsia lama terbongkar, kedudukan dan wang mereka akan terjejas. Mak Mariam menggeleng pelan. Saya dah cuba lari dari masa lalu, tapi nampaknya masa lalu itu takkan lepaskan saya mudah-mudahan. Ahmad menggaru kepala, senyum sinis terukir di bibirnya. Kalau macam ni, mak mentua saya ni macam watak dalam cerita aksi. Lari mengejar rahsia, dikejar musuh, ada adegan kejar mengejar, cuma kurang letupan je. Mak Mariam tersenyum, matanya berkilat. Kalau nak letupan, tengok nanti. Saya ada kejutan untuk awak, Ahmad.
Tiba-tiba, bunyi derap langkah kaki kedengaran dari luar pondok. Mereka semua menegang, menyorok lebih dalam ke sudut gelap. Pintu pondok diketuk perlahan, suara seorang lelaki garau memanggil, "Kita tahu awak ada di sana, keluar dan serahkan barang itu." Ahmad menelan air liur dan dalam hati berdoa agar mereka selamat malam ini. Namun, di antara kegelapan dan ketakutan itu, ada satu ikatan baru terbina antara mereka, bukan sekadar mak mentua dan menantu, tetapi sekutu dalam menghadapi badai rahsia yang belum berakhir. Akan datang keputusan yang akan mengubah segalanya. Satu langkah yang berani atau satu kesilapan yang membawa kehancuran. Malam itu, mereka belajar satu perkara. Kadang-kadang, untuk mencari kebenaran, kita perlu berani melangkah ke dalam kegelapan, walaupun bayangannya menakutkan. Dan di luar pondok, bayang-bayang samar lelaki bertopi menghilang, meninggalkan misteri yang lebih dalam untuk dibongkar. Pagi yang suram menyelimuti Kampung Batu 12 ketika Ahmad, Mak Maryam, dan Farah keluar dari pondok kayu itu dengan hati yang berat. Hujan gerimis mula turun, menambah dingin suasana pagi yang sudah penuh ketegangan. Ahmad memakai kemeja lengan panjang berwarna kelabu yang sedikit basah, seluar slek hitamnya digulung sedikit untuk mengelak basah, manakala Farah masih dengan tudung labuh ungunya yang basah disapu perlahan. Mak Maryam mengenakan baju kurung warna ungu lembut, selendang songket yang dipadankan dengan kemas menambah seri penampilannya, walaupun dalam keadaan cemas. "Kita kena cari tempat yang lebih selamat untuk bincang hal ini," kata Farah sambil memandang ke arah sebuah rumah besar yang kelihatan seperti vila lama di hujung kampung. Ahmad mengangguk, walaupun hatinya penuh persoalan. Mereka bertiga melangkah ke arah rumah itu yang sudah kelihatan usang, dengan cat yang mengelupas dan tingkap-tingkap yang berdebu. Pintu kayu berat dibuka perlahan oleh Mak Maryam, menimbulkan bunyi berderit yang menakutkan. Di dalam, suasana sepi dan berdebu. Lampu gantung bergoyang perlahan, menimbulkan bayang-bayang yang menari di dinding. Ahmad duduk di atas sofa kulit tua yang lusuh, menatap sekeliling sambil cuba memahami apa yang bakal mereka hadapi. "Tuan rumah lama ini, Encik Harun, adalah sahabat lama keluarga kita. Dia mungkin boleh membantu," jelas Farah. Tiba-tiba dari bilik sebelah muncul seorang lelaki tua berambut putih, berkacamata, mengenakan baju batik lengan pendek dan seluar kain. Wajahnya berkedut, tapi matanya tajam memancarkan kebijaksanaan. "Selamat pagi, saya Harun. Saya dengar tentang masalah kamu semua. Jangan risau, saya akan tolong seboleh mungkin," katanya dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Ahmad berdiri dan berjabat tangan dengan Harun. "Terima kasih, Encik. Kami perlukan bantuan untuk mengungkap misteri keluarga saya." Harun mengangguk, lalu mengajak mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi dengan buku-buku lama dan gambar hitam putih terpamer di dinding. Rahsia lama memang sukar, tapi dengan kerjasama, tiada yang mustahil. Mereka mula membincangkan dokumen dan foto yang ditemui di rumah lama Ahmad. Harun menunjukkan satu peta lama yang menandakan beberapa lokasi rahsia di sekitar kampung dan bandar berhampiran. Ini petunjuk pertama kita," kata Harun sambil menunjuk pada peta. "Kita perlu ke sini, sebuah rumah terbiar di Bukit Tinggi. Di sana mungkin ada sesuatu yang tersembunyi." Ahmad tersenyum kecil. "Kalau macam ni, nampaknya saya kena jadi detektif pula." Mak Maryam ketawa perlahan. "Kalau awak jadi detektif, saya nak jadi pembantunya. Tapi jangan lupa, mak mentua pun boleh jadi penyiasat hebat." Suasana menjadi sedikit ceria di tengah-tengah ketegangan. Namun, di luar, awan gelap berkumpul, menandakan ribut yang bakal melanda. Dan di balik tirai, mata-mata yang tidak diketahui terus mengawasi, menunggu masa yang tepat untuk menggagalkan usaha mereka. Apakah yang akan mereka temui di rumah terbiar itu? Siapakah musuh sebenar yang memburu rahsia keluarga Ahmad? Dan adakah mak mentua yang penuh misteri itu akan menjadi penyelamat atau pembawa malapetaka? Cerita mereka semakin mendebarkan dan jawapan hanya menanti untuk ditemui. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit kampung Bukit Tinggi dengan rona jingga dan merah jambu yang hangat. Ahmad, Mak Maryam, Farah dan Encik Harun berdiri di hadapan sebuah rumah terbiar yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya yang retak dan cat yang mengelupas menambah kesan seram, manakala tingkap-tingkap yang pecah membiarkan bayang-bayang malam masuk tanpa halangan.
Ahmad mengenakan kemeja lengan panjang berwarna kelabu gelap, seluar hitam yang kemas, dan kasut kulit ringkas. Dia memerhati rumah itu dengan campuran rasa ingin tahu dan was-was. Mak Mariam, dalam baju kebaya moden berwarna merah marun, selendang songket terikat kemas di bahunya, memegang beg tangan kecil berwarna coklat yang kelihatan berat. Wajahnya tenang namun matanya tajam memerhati sekeliling. Farah membuka pintu yang sudah berkarat dengan berhati-hati. Bunyi deritannya memenuhi keheningan senja. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu yang dipenuhi habuk dan perabot lama yang diliputi kain putih lusuh. Encik Harun menyalakan lampu suluhnya, cahaya lembutnya memancar ke sudut-sudut gelap rumah. Kita kena berhati-hati, tempat ini mungkin telah lama tidak disentuh, tapi rahsia yang tersembunyi di sini boleh jadi berbahaya, katanya dengan suara serius. Mereka mula menyelidik satu persatu bilik, mencari petunjuk yang boleh membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran. Ahmad membuka sebuah laci kabinet yang berdebu dan menemui sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ini mungkin sesuatu, katanya sambil cuba membuka kotak itu. Mak Mariam mengeluarkan kunci kecil dari dalam beg tangannya lalu membuka kotak tersebut dengan cekap. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama dan sekeping gambar hitam putih seorang wanita muda yang wajahnya menyerupai Ahmad. Farah memeriksa dokumen itu dan membaca dengan teliti. Ini surat-surat yang berkaitan dengan harta pusaka keluarga dan beberapa nama yang tidak pernah kita dengar sebelum ini, katanya. Kenapa semuanya disembunyikan di sini? Tanya Ahmad, rasa curiga mula menguasai dirinya. Tiba-tiba, bunyi pintu belakang diketuk dengan kuat membuatkan mereka terkejut. Mata mereka berpandangan, ketegangan memenuhi ruang itu. Ahmad berjalan perlahan ke pintu dan mengintai keluar. Di luar berdiri seorang lelaki bertubuh besar, memakai jaket hitam dan topi, wajahnya separuh tertutup bayang-bayang malam. Saya datang untuk membantu, kata lelaki itu dengan suara dalam dan tenang. Mak Mariam melangkah ke depan, matanya memerhati lelaki itu dengan waspada. Siapa awak? Kenapa datang ke sini? Lelaki itu menghulurkan tangan. Nama saya Azman. Saya tahu tentang rahsia keluarga ini dan mahu pastikan ia tidak jatuh ke tangan yang salah. Ahmad merasa was-was, tapi sesuatu dalam nada suara Azman membuatkan dia percaya. Kalau benar nak tolong, ikut kami. Kita perlukan semua bantuan yang boleh dapatkan. Azman mengangguk dan melangkah masuk, membawa aura misteri yang menambah ketegangan dalam kumpulan itu. Malam itu, di rumah terbiar itu, rahsia keluarga Ahmad semakin terbuka sedikit demi sedikit, namun semakin banyak persoalan baru muncul. Dan di luar sana, bayang-bayang gelap semakin menghampiri, membawa ancaman yang lebih besar dari apa yang mereka sangka. Apakah kebenaran yang bakal terungkap? Dan adakah mereka bersedia untuk menghadapi akibatnya? Cerita ini belum berakhir. Misteri semakin mendalam.